Okey, Assalamualaikum. Kita sambung. Kita masuk kepada subtopik teori fotoelektrik Einstein. Okey. Okey, pada tahun 1905, Einstein telah mengemukakan teori fotoelektrik yang menerangkan kesemua ciri elektrik bagi eksperimen yang berkaitan. Okey, dia mendapat anugerah Nobel pada tahun 1921 atas kejayaan yang berkenaan dengan fotoelektrik tadi. Jadi teori yang dia dapat ini dia namakan teori fotoelektrik Einstein. Okey. Okey. Okey, Einstein ni sebenarnya dia aplikasikan idea kuantum tenaga yang dikemukakan oleh Max Planck. Okey, idea asalnya daripada Max Planck, dia aplikasikan. Okey, Einstein dia mencadangkan bahawa tenaga dibawa oleh zarah cahaya iaitu foton. Jadi kita tahu, okey sebelum ni pun saya dah banyak kali sebut, tenaga dibawa oleh zarah cahaya yang kita panggil foton. Jadi tenaga dalam bentuk foton. Okey, tenaga bagi setiap foton berkadar terus dengan frekuensi cahaya. Okey, dan dapat ditentukan menggunakan persamaan yang dikeluarkan oleh Max Planck iaitu E sama dengan HF. H ini adalah pemalar Planck. Okey, jadi Einstein dia dah jalankan eksperimen. Jadi yang kita tahu kuantum cahaya adalah paket tenaga yang diskrit. Okey, ini paket tenaga yang diskrit. Dia terasing antara satu sama lain yang kita panggil foton. Jadi paket-paket inilah yang kita panggil foton. Okey, dalam paket-paket ini ada tenaga yang kita panggil tenaga foton. Tenaga foton. Jadi apabila cahaya, okey, alur cahaya, ini dalam alur cahaya dia ada banyak-banyak foton. Jadi apabila alur cahaya itu menyinari permukaan logam, okey, foton akan tiba pada permukaan logam dan tenaga foton ini akan diserap sepenuhnya oleh elektron. Okey, elektron yang ada dalam logam tersebut. Okey. Okey, tenaga yang dari foton tadi akan diserap oleh elektron dan tenaga daripada foton inilah bila diserap oleh elektron, elektron akan gunakannya untuk membebaskan diri daripada permukaan logam, untuk dia keluar dari permukaan logam. Jadi untuk dia keluar dari permukaan logam ada satu tenaga minimum yang dia perlukan untuk keluar dari logam. Dan tenaga selebihnya, okey, dia serap semua tenaga daripada foton. Okey, sebahagiannya dia akan gunakan pada nilai tertentu digunakan untuk melepaskan diri dari permukaan logam. Dan tenaga yang selebihnya itu akan menjadi tenaga kinetik. Okey. Dan lazimnya logam pada permukaan akan mempunyai tenaga kinetik yang maksimum berbanding elektron yang berada di bahagian dalam. Okey, jadi elektron yang berada pada permukaan akan mempunyai tenaga kinetik yang tinggi berbanding elektron yang berada di bahagian dalam logam sedikit. Okey, tadi tenaga foton, okey, tenaga dari foton ini akan diserap sepenuhnya oleh elektron. Jadi daripada 100% tenaga foton yang diserap tadi, okey, sebahagiannya digunakan untuk membebaskan diri daripada logam. Okey, dan selebih tenaga lagi akan menjadi tenaga kinetik maksimum fotoelektron. Jadi tenaga foton ini kita boleh gunakan simbol E merujuk kepada tenaga foton, dan tenaga yang digunakan untuk membebaskan elektron daripada permukaan logam, kita gunakan simbol W merujuk kepada work done. Okey, work done di mana minimum kerja yang diperlukan untuk keluar daripada permukaan logam. Okey, dan selebihnya menjadi tenaga kinetik maksimum untuk fotoelektron tersebut. Okey, elektron pula tenaga foton. Okey, tenaga foton tadi kita dah belajar, tenaga foton adalah H darab dengan F. Okey, pemalar Planck darab dengan frekuensi. Okey, E sama dengan HF. Okey, work done lah. Okey, dan formula untuk tenaga kinetik adalah half mv kuasa 2 dan tenaga ini maksimum. Okey, Vmax. Okey, velocity maksimum. Okey, kita ubah equation, kita bawa ke sana, ini pindah ke sini, kita dapat tenaga kinetik adalah tenaga foton tolak dengan kerja. Okey, jadi tenaga kinetik yang ada pada fotoelektron tersebut adalah tenaga foton yang diserap tolak dengan tenaga minimum yang digunakan untuk membebaskan diri dari logam ataupun tenaga minimum untuk membebaskan fotoelektron. Okey.
Jadi kita dapat. Jadi ini adalah persamaan fotoelektrik Einstein, dan persamaan fotoelektrik Einstein ini selaras dengan prinsip keabadian tenaga. Masih ingat prinsip keabadian tenaga? Okey. Jadi tenaga tidak boleh dimusnah atau dicipta. Dia hanya boleh berubah bentuk. Jadi di sini tenaga foton berubah kepada tenaga minimum untuk membebaskan elektron dan juga tenaga kinetik. Pada frekuensi ambang, fotoelektron dikeluarkan tanpa memiliki sebarang tenaga kinetik. Pada frekuensi ambang, tenaga ini, okey, dia hanya cukup untuk membebaskan diri sahaja. Dia tak ada tenaga lebihan. Jadi pada frekuensi ambang, tenaga kinetiknya adalah kosong. Okey, formula yang tadi, formula yang sebelumnya ini kita gantikan di sini. Jadi maksudnya, pada frekuensi ambang ini adalah kosong. Pada frekuensi ambang, tenaga kinetik, pada frekuensi ambang tenaga kinetik ini adalah kosong. Jadi kita dapat kosong sama dengan HF0 sama dengan W. HF0 ni adalah tenaga yang diperlukan untuk membebaskan fotoelektron, iaitu berlaku pada frekuensi ambang. Jadi bila tenaga kinetiknya kosong, sebab dia berlaku pada frekuensi ambang, yang kita guna ini pada frekuensi ambang. Jadi pada frekuensi ambang, tenaga kinetiknya adalah kosong. Jadi tenaga yang ini adalah tenaga foton. Jadi tenaga foton pada frekuensi ambang. Jadi kita dapat tenaga minimum sama dengan tenaga foton. Tenaga foton yang dapat itu hanya cukup untuk membebaskan dirinya. Jadi inilah kita panggil frekuensi ambang. Ini adalah persamaan yang kedua. Jadi persamaan yang pertama adalah yang tadi. Ini adalah persamaan pertama. Ini persamaan yang pertama. Jadi kita ganti persamaan yang kedua ini dalam persamaan pertama. Jadi W sama dengan HF dan kita dapat formula yang ini. Okey. Sekarang kita lihat fungsi kerja dan frekuensi ambang. Frekuensi ambang kamu dah tahu, iaitu frekuensi minimum foton cahaya untuk menghasilkan kesan fotoelektrik. Itu adalah frekuensi ambang. Manakala fungsi kerja pula adalah tenaga minimum yang diperlukan untuk fotoelektron terlepas dari permukaan logam. W tadi. Jadi tenaga fungsi kerja ini adalah W. Tenaga minimum yang diperlukan untuk membebaskan diri daripada permukaan logam. Kita panggil fungsi kerja. W ini pun kerja lah kan. W ni memang dah kerja. Jadi kita, dalam fotoelektrik kita panggil fungsi kerja. Hubungan antara tenaga kinetik maksimum fotoelektron dengan frekuensi cahaya kita tunjukkan dalam graf. Untuk tenaga maksimum, kalau tadi tenaga foton sama dengan W tambah dengan Kmax. Untuk pada frekuensi ambang, Kmax ini adalah kosong. Jadi pada frekuensi ambang, tenaga kinetik adalah kosong. Jadi di sini. Di sini. Jadi selepas pada frekuensi ambang inilah baru ada kesan fotoelektrik. Sebelum frekuensi ambang tak ada kesan fotoelektrik. Jadi bila kita lukis graf frekuensi dengan tenaga maksimum, pada tenaga kinetik maksimum kosong, di situlah kita kita boleh cari nilai frekuensi ambang. Pada frekuensi ambang tenaga kinetiknya adalah kosong. Jadi untuk dapatkan nilai frekuensi ambang pada pintasan frekuensi. Pintasan paksi frekuensi ataupun pintasan X. Untuk hubungan ini W sama dengan HF0 ataupun W sama dengan HFF ini adalah frekuensi ambang. Jika frekuensi ambang, daripada sini kita dapat tahu fungsi kerja berkadar terus dengan frekuensi ambang. Jadi kalau frekuensi ambang bertambah, fungsi kerja juga akan bertambah. Jadi semakin tinggi frekuensi ambang, semakin tinggi nilai fungsi kerja. Jadi ini bermaksud tenaga minimum yang diperlukan untuk kesan fotoelektrik berlaku adalah tinggi. Jadi kalau frekuensi ambang yang tinggi, tenaga minimum untuk fotoelektrik berlaku juga tinggi.
Okey, dan untuk logam yang berbeza, untuk logam yang berbeza frekuensi ambangnya adalah berbeza. Okey, boleh? Okey, itu saja dulu.